Yang kesembilan, berlakunya peperangan penentu di antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Berlakunya peperangan penentu di antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Bangsa Yahudi pada asalnya menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Yahudi ialah bangsa pilihan Allah. Disebut di dalam kitab-kitab zaman dahulu, disebut di dalam Al-Quranul Karim, ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Banyak kita berjumpa dalam Quran, ya bani Israel, wahai anak keturunan Nabi Ishaq. Israel ialah Nabi Ishaq alaihi salam, iaitulah bangsa Yahudi yang dilahirkan daripada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Wahai anak cucu Nabi Yaqub bin Ishaq, yakni bangsa Yahudi. Mereka lah bangsa yang dipilih oleh Allah. Di kalangan mereka ramai nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi banyak daripada bangsa mereka. Tetapi mereka lah juga yang paling menentang nabi-nabi dan rasul-rasul itu. Mereka membohongi, memfitnah, dan ada di antaranya yang dibunuh. Mereka memfitnah nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka menuduh Nabi Nuh berzina dengan anak-anak perempuannya. Mereka menuduh nabi-nabi mengerjakan maksiat. Mereka menuduh Nabi Daud memerintah menterinya pergi berperang. Setelah menteri itu mati dibunuh di medan perang, Nabi Daud mengambil istrinya. Dan berbagai-bagai fitnah dilakukan kepada rasul-rasul. Di antaranya yang dibunuh, mereka membunuh rasul-rasul. Di antaranya ialah Nabi Zakaria. Mereka belah dengan gergaji. Nabi Yahya mereka sembelih. Dan rasul-rasul yang lain. Mereka mencuba untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Mereka lah juga yang meracunkan, yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labid, seorang Yahudi, telah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir dalam keadaan yang tidak bermaya. Dan akhirnya diselamatkan oleh Allah. Dan mereka akan berusaha untuk membunuh ulama-ulama itu. Mereka membunuh rasul-rasul, membunuh nabi-nabi, membunuh ulama-ulama, membunuh hamba-hamba Allah yang baik. Terlalu besar dosa mereka. Terlalu banyak nikmat yang diberi kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Di kalangan mereka dipilih nabi-nabi dan rasul-rasul. Ketika mereka disesatkan di padang pasir Sinai, di semenanjung Sinai, diturunkan al-manna was-salwa, iaitulah burung yang sedap rasanya, dan as-salwa yang manis, yang diturunkan seperti embun daripada langit menjadi makanan mereka. Tetapi mereka seringkali tidak mensyukuri nikmat itu, melakukan kekufuran dan kezaliman. Akhirnya mereka menjadi umat yang dilaknat oleh Allah. Mereka dilaknat oleh Allah di atas dunia ini. Diserang oleh bala tentera Bakhtan Nusar yang kafir. Diserang oleh bala tentera Islam, orang-orang yang beriman. Di dalam zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dihalau daripada Palestin, daripada semenanjung Arab, dan mereka dibunuh dalam perang dunia yang kedua oleh bala tentera Hitler dalam perang dunia yang kedua. Ini adalah di antara hukuman Allah kepada mereka di atas dunia kerana kezaliman dan kejahatan mereka. Di zaman zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya mereka menjadi orang-orang yang pertama beriman. Bila zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sepatutnya mereka lah yang menjadi orang-orang yang pertama beriman. Kerana berita kelahirannya dinyatakan di dalam kitab suci mereka. Bahkan ada di antara mereka orang-orang yang mengetahui tanda-tandanya, yakni tanda-tanda yang ada pada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebaliknya, mereka menjadi penentang paling gigih dan menggalakkan orang-orang musyrikin supaya menentang Islam dengan sekeras-kerasnya. Peranan mereka di dalam peristiwa Ahzab, iaitulah merancang peperangan untuk menghancurkan Madinah, negara Islam yang pertama, dan menghapuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tetapi mereka dibinasakan oleh Allah. Dan mereka meracuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjejaskan kesihatannya sehingga wafat, menjadi bukti betapa jahatnya mereka terhadap Islam, nabinya dan penganutnya. Bahkan mereka juga bertanggungjawab melahirkan ajaran-ajaran sesat untuk merosakkan manusia. Mereka lah yang melahirkan ajaran sesat. Komunis, sosialis, kapitalis, nasionalis, macam-macam nama ideologi moden. Ahli-ahli falsafah mereka lah yang melahirkannya. Komunis dicipta oleh seorang yang bernama Karl Marx. Karl Marx ni Yahudi. Kapitalis, salah seorang daripada pemimpinnya ialah Adam Smith. Adam Smith ni Yahudi. Dan bermacam-macam nama lagi. Mereka lah yang menimbulkan ajaran-ajaran salah. Di zaman kemenangan Islam, mereka diburu habis-habisan. Sehingga tiada tapak bagi mereka di semenanjung tanah Arab. Ketika umat Islam berjaya menawan Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ditawan oleh bala tentera Islam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu telah memberi amaran. Setelah kota Baitul Maqdis dikepung, dan akhirnya Rom dan orang-orang Kristian Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi menyerah kalah. Dan mereka meminta supaya perjanjian menyerah kalah disaksikan oleh Khalifah Islam di masa itu, iaitulah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar datang ke Baitul Maqdis untuk menyaksikan perjanjian penyerahan Baitul Maqdis yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Sayyidina Umar telah disambut oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang menjadi penglima bala tentera Islam, seperti Abu Ubaidah, Khalid ibn al-Walid, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum, dan lain-lain lagi radhiyallahu anhum. Mereka menyambut Sayyidina Umar, dan mereka yang menyambut ini memakai pakaian-pakaian yang cantik, yang menandakan kemegahan, kerana banyak harta rampasan yang dapat diambil. Apabila Sayyidina Umar melihat penglima-penglima tenteranya memakai pakaian kemegahan, Sayyidina Umar terus turun dari keldainya dan memarahi mereka. Adakah kamu telah menjadi orang yang lupa, orang yang lalai sekarang ini, kerana telah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Muawiyah menjawab. Muawiyah yang terkenal dengan kepintarannya menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kami berada berhampiran dengan musuh, maka kami mestilah menunjukkan kehaibatan," kata Muawiyah. Sayyidina Umar tidak memarahinya. Dan Sayyidina Umar telah menyampaikan ucapannya yang masyhur. Antara lain Sayyidina Umar berkata, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, famahma nabtaghil 'izza bighairi ma a'azzana Allah, adallana Allah." Maksudnya, kitalah umat
yang diberi kemenangan oleh Allah dengan Islam. Walau bagaimanapun kita mencari kemuliaan dengan cara yang lain daripada Allah telah memberi kemenangan dengannya kepada kita, maka kita akan menerima hukuman penghinaan dari Allah. Kalau kita tidak kuat berpegang dengan Islam, maka kita akan dikalahkan. Kita akan menerima penghinaan dari Allah. Menjadi tanda akhir zaman. Mereka, yakni orang Yahudi, kembali semula ke tanah Arab. Bahkan mereka berjaya menubuhkan negara di Palestin yang dinamakan negara Israel, yang menjadi impian mereka sejak zaman berzaman, di mana mereka mengambil kesempatan dari kelemahan umat Islam. Perlu diketahui bahawa kembalinya mereka ke Palestin adalah untuk berkubur di tangan umat Islam. Kerana itulah janji Allah. Itu janji Allah. Ditubuhkan negara Israel pada tahun 1948. Maka orang-orang ke Palestin. Orang-orang Yahudi dari Eropah, dari Asia, dari Amerika, dari Afrika, balik ramai-ramai bertapak di Palestin. Mereka merubahkan rumah-rumah orang Arab, menghalau orang Arab dari kampung halaman mereka. Dan mereka balik menjadi tanda akhir zaman. Dan Allah Ta'ala berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajipan menolong orang-orang yang beriman. Yakni orang-orang Yahudi akan dikalahkan oleh orang-orang Islam di akhir zaman. Mereka balik semula beramai-ramai ke Palestin untuk menamatkan ajal bangsa Yahudi. Mereka balik untuk dikuburkan. Bahkan kekalahan Yahudi di tangan kaum muslimin menjadi tanda hampirnya kiamat. Perkara ini dinyatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yuqatil al-muslimun al-yahud fayaqtuluhum al-muslimun hatta yakhtabi al-yahud wara' al-hajar wash-shajar fayaqulu al-hajar wash-shajar ya muslim ya abdallah hadha yahudiyyun khalfi fata'ala faqtulhu illa syajaratal gharqad fa innaha syajaratul yahud. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Maksudnya, tidak berlaku hari kiamat sehinggalah orang-orang Islam memerangi orang Yahudi. Lalu orang Islam berjaya membunuh mereka. Sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan kayu. Maka berkatalah batu dan kayu, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, ini dia Yahudi di belakangku. Marilah bunuhlah dia. Malaikan pokok gharqad. Sesungguhnya ia pokok Yahudi. Pokok ni tak beritahu. Dan memang orang Yahudi meletakkan pokok pohon gharqad ini di keliling rumah mereka. Menjadi pagar rumah mereka. Dan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Benar yang dinyatakan ini adalah benar. Tetapi setengah ulama menyatakan bahawa berakhirnya orang-orang Yahudi ini selepas mereka dipimpin oleh Dajjal yang disertai oleh orang-orang Yahudi yang melakukan fitnah di dunia, dan diturunkan Isa alaihi salam, dan Isa bergabung dengan Imam Mahdi yang akan kita terangkan apakah tanda-tandanya dan peristiwa kelahirannya yang menjadi tanda besar kepada hampirnya kiamat. Di mana orang-orang Yahudi dibunuh selepas daripada itu. Sesungguhnya hadis ini memberi berita baik kepada umat Islam yang sedang mengalami penderitaan. Tanah suci Palestin dijajah oleh Yahudi. Mereka sekarang menguasai politik dunia, ekonominya dan kesemua alat sebaran. Radio, TV, suak khabar dikuasai oleh Yahudi.
Mereka bebas melakukan pembohongan dan fitnah ke seluruh pelosok dunia. Tetapi percayalah bahawa apa yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti berlaku. Tentera Islam pasti bertempur dengan tentera Yahudi. Peperangan yang berlaku di atas nama Islam, bukannya di atas nama kebangsaan dan kenegaraan yang sempit. Hanya dengan nama Islam, dan tentera Islam mesti mengambil alih perjuangan Palestin. Kerana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjanjikan begitu. Maka ketika itu tentera Islam pasti mendapat kemenangan. Bahkan akan berlaku perkara-perkara yang menakjubkan sehingga orang-orang Yahudi tidak lagi dapat menyembunyikan diri mereka. Sehingga kayu dan batu pun bersama tentera Islam malaikan pokok gharqad yang berduri dan tidak berguna kepada manusia. Kebenaran janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata sekarang ini dengan berduyun-duyunnya orang Yahudi yang datang dari seluruh pelosok dunia. Mereka berkumpul di Palestin untuk dikuburkan di sana. Wallahu a'lam.